Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Wahab terkantoi besar? Ini karena pada hari kemarin perkembangan terbaru kita digemparkan apabila Wahab mendakwa, Wahab mendedahkan bahawa dia diganggu secara seksual oleh Dr. Agus. Dia menyatakan bahawa kejadian itu berlaku pada dirinya pada 21 Oktober. Dengar betul-betul, ini pengakuan daripada Wahab kemarin, yaitu pada 21 Oktober lalu, berdasarkan laporan polis yang dibuat oleh Wahab, dia telah pun diganggu secara seksual oleh Dr. Agus. Dan perkara ini telah pun dinyatakan dalam laporan polis dan polis sedang menyiasat dakwaan gangguan seksual melibatkan bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Datuk Dr. Muhammad Agus terhadap Abdul Wahab yang kononnya berlaku di Bintulu, Sarawak pada 21 Oktober. Saya ulang sekali lagi, nombor tarik ini sangat penting, yaitu 21 Oktober, yang mana kononnya berlaku di sebuah hotel. Ini menyebabkan perkara ini amat panas kerana sebelum ini video Wahab yang telah tular menyatakan, Wahab mengatakan ada Mr. H yang telah pun bertanggungjawab dalam perkara tersebut, yang mana kononnya memerangkap Dr. Agus. Itu kemarin, ingat, 21 Oktober tariknya, konon Wahab telah pun diganggu secara seksual oleh Dr. Agus di mana? Di Miri, Sarawak, dan di sebuah hotel. Itu cerita kemarin. Tetapi ini pendedahan yang mungkin membuatkan Wahab terkantoi besar. Mungkin dia berbohong kerana Wahab mula bertugas di JKOM. Wahab mula bertugas di JKOM pada 1 November. Tapi gangguan seksual terhadapnya didakwa berlaku 21 Oktober. Jeng. Apa cerita sebenarnya? Di mana kesilapannya? Ulang semula. Ingat betul nombornya. 21 Oktober konon gangguan seksual itu berlaku. Tetapi Wahab hanya mula bertugas di JKOM pada 1 November. Jadi, apakah ceritanya nih sampai begini? Berikutan laporan polis yang dibuat oleh Abdul Wahab Abdul Kadir tentang gangguan seksual yang didakwa dilakukan bekas Ketua Pengarah JKOM yang terhadapnya, yaitu cerita sepa Mr. H sendirinya sudah jadi tidak menarik lagi. Bahkan apa peranan Mr. H dalam video Wahab yang tular sebelum ini turut tidak penting lagi untuk diketahui. Yang lebih menarik lagi untuk diketahui selepas ini tidak lain adalah tentang warna-warni Dr. Agus itu sendiri. Berdasarkan laporan polis yang dibuat Wahab, beliau mendakwa telah diganggu secara seksual oleh Dr. Agus pada 21 Oktober lalu di sebuah hotel di Bintulu, Sarawak. Tetapi, jika kita masih ingat dalam sidang media bersama Dr. Agus di Bangi kira-kira 2 minggu sebelum ini, Wahab memberitahu beliau mula bertugas dengan JKOM pada 1 November 2023. Bermakna ketika kejadian gangguan seksual didakwa berlaku di Bintulu, Sarawak itu, Wahab belum lagi bertugas dengan JKOM. Bagaimana Wahab boleh berada di Bintulu bersama Dr. Agus? Apa urusan beliau di Bintulu dan apa pula hubungannya dengan Dr. Agus yang ketika itu masih berjawatan Ketua Pengarah JKOM? Adakah beliau dibawa oleh Dr. Agus ke Bintulu atau Wahab pergi sendiri ke sana dengan menggunakan duit poketnya sendiri untuk membeli tiket penerbangan kapal terbang? Adakah Dr. Agus dan Wahab sebelum ini sudah saling kenal mengenali sebelum kejadian gangguan seksual yang didakwa berlaku itu? Selain itu, sebagaimana laporan polis dibuat Wahab, gangguan seksual itu didakwa berlaku di sebuah hotel di Bintulu. Sekali lagi persoalan timbul, di mana sebenarnya tempat yang lebih spesifik kejadian gangguan seksual itu berlaku. Adakah ia berlaku di ruang lobi, di dalam coffee house, ketika minum-minum di lounge, atau dalam bilik? Jika di dalam bilik, adakah gangguan itu berlaku di bilik Dr. Agus atau di bilik Wahab? Atau mereka berkongsi bilik sama?
Kemudian daripada itu, oleh kerana Wahab sendiri mengatakan beliau mula bekerja di Jcom pada 1 November 2023. Bagaimana sebenarnya proses pengambilannya bekerja di Jcom? Ikut proses biasa atau laluan istimewa? Apakah pengambilannya bekerja di Jcom ada kaitan pula dengan kejadian gangguan seksual yang didakwa berlaku 21 Oktober itu? Oleh kerana pihak polis sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Polis Negara Razarudin Husin telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan kerana mencabul dan Seksyen 377D adalah kesalahan melanggar kesopanan, nampaknya banyak soalan tambahan pula ditanyakan kepada Dr. Agus dan juga Wahab. Terutama kepada Dr. Agus yang memegang jawatan penting dalam kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim ketika kejadian gangguan seksual itu didakwa berlaku. Keterangan beliau dan kesediaannya berkata benar ketika disiasat polis adalah amat mustahil lagi. Tidak mustahil juga dalam proses siasatan polis nanti lebih banyak lagi terbongkar cerita-cerita pelik dan menarik. Bukan saja untuk tatapan pemikiran, tetapi juga sebagai pengajaran kepada kita semua. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada spekulasi konon menyatakan 10 ahli parlimen kerajaan bakal menyokong Perikatan Nasional. Ini sebabnya kita membantah. Ini sebabnya kita menafikan dakwaan itu. Faktor pertama ialah yang tidak akan menyebabkan perkara ini menjadi ialah Dr. Ashraf Wajdi Dusuki telah pun mendedahkan bahawa bon kesetiaan RM100 juta telah dimeterai antara parti dan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional untuk kekal setia. Sekiranya spekulasi wakil rakyat mereka bakal berpaling tada. Saudara-saudara sekalian, Dr. Ashraf Wajdi Dusuki mengatakan bahawa sesiapa ahli Parlimen UMNO yang mahu berpaling tada menyokong Perikatan Nasional, mereka akan dikenakan bon denda sebanyak 100 juta. Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan ini memang amat-amat bertepatan dan amat-amat sesuailah untuk situasi panas politik sekarang. Tindakan UMNO menyatakan syarat ini 100 juta ringgit. Kalau berpaling tada, denda 100 juta ringgit ini sebenarnya bukan sekadar menyelamatkan UMNO, bukan sekadar menyelamatkan Barisan Nasional, tetapi harus kita puji kerana ia dapat menyelamatkan negara, kestabilan negara dapat kita nikmati sehingga pada PRU yang akan datang. Saya fikir semua ahli parlimen, semua parti politik boleh meniru kebijaksanaan UMNO Barisan Nasional ini. Yang mana setiap ahli parlimen yang mahu berpaling tadah menyokong parti yang lain boleh dikenakan denda. Jangankan 100 juta, kenakan 1 bilion lagi sesuai. Ini dapat menyelamatkan negara, dapat menyelamatkan Malaysia, dapat menyelamatkan parti politik. Kalau tidak, sampai bila-bila kita akan berhadapan dengan risiko negara tak stabil. Jadi, dengan kata ini, saya mengatakan kepada anda bahawa dengar boleh tapi percaya jangan. Itu kata-kata seorang daripada netizen di laman komen ini yang mengatakan bahawa dengar boleh tapi percaya jangan. Apabila spekulasi menyatakan 10 ahli parlimen blok kerajaan bakal beralih sokongan terhadap Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan baru adalah sebenarnya satu igauan semata-mata, mimpi di tengah hari kata mereka, dan dengar boleh tapi percaya jangan kata netizen lagi. Antara sebab yang mengukuhkan alasan netizen untuk tidak percaya terhadap spekulasi ini sudah saya nyatakan tadi, yaitu apabila bon kesetiaan RM100 juta telah dikenakan terhadap semua ahli parlimen UMNO. Dan harus kita ingat juga, dalam parti Pakatan Harapan, yaitu PKR, buktinya sudah ada. Zuraida Kamarudin telah dikenakan denda 10 juta ringgit kerana beralih sokongan semasa langkah Sheraton.
dan dia telah kalah. Mahkamah telah menyatakan beliau perlu membayar 10 juta ringgit terhadap PKR. Ini juga salah satu faktor yang kita tak boleh percaya berlaku 10 orang ahli parlimen bakal menyokong Perikatan Nasional. Kalau nak cakap dari Sabah dan Sarawak, jauh sekali lah untuk kita percaya. Kerana mana mungkin daripada Sabah nak menyokong Perikatan Nasional, sedangkan orang di Sabah sekarang menikmati peruntukan yang sangat tertinggi dalam sejarah. Begitu juga dengan Sarawak, sudah memperoleh timbalan Perdana Menteri. Bukankah itu satu keuntungan kepada mereka? Dan pastilah, saya yakin ahli parlimen Sabah dan Sarawak mempunyai karakter dan juga mentaliti yang berbeza dengan ahli-ahli parlimen daripada tanah seberang. Mereka ni mempunyai pemikiran yang berbeza, mempunyai cara berpolitik yang berbeza. Yang menguntungkan itu yang diikut. Ada banyak bukti sudah, khususnya di Sabah, mana yang menguntungkan itu yang diikut. Jadi sekarang ini yang menguntungkan ialah Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan sekarang. Di samping itu, Anwar juga telah berjaya mengutarakan banyak janji untuk MA63 bagi Sabah dan Sarawak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini hampir tak boleh kita percayai, tapi boleh juga membuatkan kita tergempar. Dengan tajuk di Sinar Harian mengatakan, lebih 10 ahli parlimen kerajaan bakal sokong Perikatan Nasional. Yang kita nak ulas sebenarnya bukan sekadar betul atau tidak, tetapi kenapa tiba-tiba pula berkurang? Dulu kata 30, sekarang tinggal 10, lama-lama tinggal 2. Dan yang lebih hairan lagi, dari dulu sampai sekarang, sudah setahun. Nah, setahun dah kita dengar kononnya ada ahli parlimen ahli parlimen kerajaan yang bakal menyokong dan menyokong Perikatan Nasional. Mereka kata dulu ada 30, ada 30, ada 30, ada 30. Tapi sampai ke hari ini, dah setahun Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dah setahun Kerajaan Perpaduan ini berjalan dengan lancar dan mantap, masih belum lagi satu pun ahli parlimen menyokong Perikatan Nasional. Adakah ini hanya sekadar igauan mimpi mereka semata-mata? Adakah ini hanya mereka mengangan-angankan? Anwar Ibrahim tak pernah cakap pun. Anda tahu, sepanjang saya menganalisis politik itu, setahun sebagai pemerhati politik pada kerajaan Madani ini, Anwar Ibrahim tak pernah menyatakan bahawa bakal 10K, 5K, 4K ahli parlimen daripada Perikatan Nasional bakal menyokongnya. Tetapi apa yang berlaku terjadi pula. Tak pernah cakap, tapi jadi pula. Tapi Perikatan Nasional dah banyak kali cakap cukup nombor lah, macam-macam lah, dan nak menjumpa dengan Agong lah. Tapi sehingga ke hari ini, naratif itu hanya tinggal naratif, tidak menjadi kenyataan. Hanya seakan-akan mengelirukan para pengundi mereka sendiri. Bahkan ada netizen kata, tindakan tindakan spekulasi ini konon, yang mana dinyatakan oleh ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu, iaitu Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof, bahawa spekulasi itu mungkin akan menyebabkan 10 orang ahli parlimen blok kerajaan beralih sokongan. Ini hanya sekadar jaga hati, kata netizen. Dan ialah, saya secara pribadi pun terfikir juga, pernyataan ini adalah satu fakta yang tidak benar. Ianya hanya fakta untuk menyedapkan hati dan untuk menakut-nakutkan Anwar. Tapi Anwar tak pernah takut pun. Kalau 10 orang saja nak pindah, tak apa, tiada masalah pun. Tidak akan bubar dan tidak akan jatuh kerajaan itu. Kalau fikir-fikirlah kan,
tambah 69 sekarang nih ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, tolak 5, tinggal 69, campur dengan 10 baru 79. Macam mana nak bentuk kerajaan? Itu hanya merugikan. Selain daripada itu, kenapa kita menyangkal 10 ahli parlimen ini berpindah ke blok ialah apabila mereka berpindah blok, mereka sengaja dengan tanda petik membunuh diri, menjahanamkan diri sendiri. Kenapa? Karena mereka akan kehilangan peruntukan parlimen. Bukankah itu menjahanamkan diri sendiri? Lebih baik tunggu sampai PRU akan datang. Melainkan kalaulah benar Perikatan Nasional boleh jadi kerajaan, betul-betul confirm jadi kerajaan, barulah ada kelebihan, ada kepentingan mereka mengalih sokongan. Tapi kalau tidak, buat apa? Ianya tidak membawakan apa-apa manfaat kepada ahli-ahli parlimen yang mau menyokong tersebut. Jadi, kita menyangkallah, kita tidak dapat percayalah bahwa 10 orang ahli parlimen ini bakal menyertai kerajaan, menyertai Perikatan Nasional. Kita tidak dapat menerima dan tak boleh hadamlah. Kenapa boleh pula tiba-tiba 10 kan? Kenapa boleh? Sedangkan tiada manfaat mereka untuk beralih sokongan. Mereka hanya menjerumuskan diri mereka pada bahaya. Bukan saja tidak dicalonkan lagi, bahkan kehilangan semua keistimewaan sebagai ahli parlimen. Sedangkan blok Perikatan Nasional pun nak bersama kerajaan sebab nak peruntukan. Takkanlah ahli parlimen kerajaan ini pula nak membuang keistimewaan dan peruntukan tersebut. Tak tahulah kalau ada pula ahli parlimen yang dengan tanda petik kurang bijak. Kurang bijak untuk bertindak menyokong Perikatan Nasional. Saudara-saudara sekalian, jadi kita tidak dapat melayanlah perkara ini, dan dari mana perkara itu boleh berlaku pun kita tidak tahu. Saudara-saudara, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.